Lama-kelamaan aku tengok dia seolah-olah company macam mempergunakan sales agent lah, sales jurujual ni. Ya of course lah, untuk dia punya keuntungan kan. Sales adalah the fastest way untuk kita dapat income 5 figure sebulan. Dan dia memang 100% kita punya effort. Bila diorang jadi ahli, segala kos lawyer macam tadi cerita sambat, banyak orang sangkut sebab tak ada duit nak bayar lawyer. Tapi impact dia kepada pengadu ni sangat tinggi. Duit tak ada apa semua, merempat, ada yang rumah kena lelong. Kalau dia terminate, dia takkan bayar apa-apa commission. Nampak tak? So means that company dia berjuang untuk tak nak bayar commission lah. Bukan nak terminate sangat pun. Dia minta sampai 4 juta. Kalau ikut tak logik pun commission 4 juta kan? Tapi disebabkan mungkin loss, setelah dia tak dapat, mungkin sebulan sepatut dia dapat 30,000 kan? So jadi dia minta lah. Disebabkan dia tak dapat 30,000, kereta kena tarik ke apa semua. Benda ni memang dia kena simpan. Sebab bila dia dah berhenti, memang ken salam lah company nak bagi balik. Yang tak dapat 2-3 orang tak apa, ini beribu. Betul tak? Jadi that's why lah, itu salah satu sebab strong yang sangat kuat kenapa kita nak kena fight. Okey, minggu ni kita bersama dengan seorang guest yang merupakan founder kepada sebuah persatuan di Malaysia yang penting ya. Jadi kita bersama dengan beliau. Boleh introduce sikit Cik Raizat? Terus Introduce diri anda. Okay, so nama saya Rohaizat, founder, merangkap presiden lah kepada Persatuan Perunding Jualan Malaysia. So saya berpengalaman lah dalam bidang jualan ataupun sales ni, lebih kurang dalam tolak campur tolak apa semua dalam 10 ke 11 tahun. Okay, industri yang saya join memang fully 10 tahun dengan 11 tahun tu memang dalam solid dalam bidang jualan lah. Okay, tapi sebenarnya saya punya awal career adalah dalam engineering. Sebab saya pun belajar dekat Politeknik Ungkoma, kita ambil mechanical engineering. Dan selepas beberapa tahun dah servis dengan company, dengan salah satu company Jepun lah. So and then berhenti dan saya terjun dalam bidang jualan, dan sampai present ni pun sebenarnya masih lagi lah dalam industri jualan lagi. Okay, waktu habis universiti tu kan, belajar tu, waktu tu berapa tahun daripada career seorang engineer kepada sales tu? Berapa gap dia tu? Menjadi engineer. Dia engineer sebab kita lulusan engineer kan, lulusan engineering. So jadi kalau nak kerja pakai sertifikat, memang kita kena kerja dalam bidang tu lah. Okay, so dalam 5 tahun macam tu saya terjun dalam industri jualan. So dulu yang popular multi-level marketing lah, ataupun network marketing yang orang cakap kan. Okay, kita terjun sebab gaji yang kita dapat tu masa dekat engineering firm ni, dia rasa macam tak boleh nak pergi lah. Jadi waktu tu berapa sebenarnya gaji, lebih kurang lah bagi dia sebab saya ni dalam factory. So bila dalam factory ni, dia gaji perkilangan, sektor perkilangan ni tak adalah tinggi kan. Kalau tengok dulu pun orang kerja kilang kan, susah kan nak bawa BMW kan. Memang susah. Jadi kalau nak lebih, kita kena OT. Tapi dekat kilang ni popular OT lah. Kalau nak gaji lebih, contoh macam saya punya tangga gaji dulu 1,800 tu lah. Tapi kita boleh dapat sampai 3,000 lebih. Itu memang rata-rata sebulan kita akan OT lebih kurang 100 jam. Maksudnya tak tengok rumah. Pergi subuh gelap, balik pun gelap. Siang tu memang tak jumpa lah, sebab dengan kilang punya rules and regulation kan,
Kalau nak keluar pun kena chop apa semua. Dia tak boleh keluar suka hati. Sebab dalam tu dah ada makan, dah ada kantin. So semua benda ada lah dalam tu. Okay, jadi kenapa berpindah kepada sales tu sebenarnya lah? Okay, so dia macam ni. Bila kita kerja dekat, bila kita kerja lah, okay, aku rasa kalau nak tengok, aku nak tengok macam apa aku akan jadi lagi 5 ke 10 tahun bila aku duduk dekat company tu lah. So aku tengok aku punya superior. Okay, so bila kita tengok superior kita pun macam dia dah lebih 5 tahun kerja daripada kita kan, tapi dia pun masih OT 100 jam. Faham tak? So maksudnya struggle lah. So lepas tu aku pula rasa macam tak tahu lah, selalu dalam hidup ni kita mencari macam mana nak jadi kaya, macam mana nak pakai benda-benda mewah apa semua kan. So dah aku selalu terfikir macam gaji tu katalah 1,000, 2,000 gaji kan. Macam mana kalau aku kahwin nanti? Sekarang ni pun macam paras-paras je. Nanti kalau kahwin macam mana kan? So jadi aku rasa macam kena cari benda yang lebih boleh bagi banyak income lah, maksud dia. Macam tu lah. So itu yang trigger untuk keluar daripada sektor yang kita pakar lah. Okay, jadi kira vision untuk buat lebih. Yes, untuk income lebih lagi jauh. Yes. Okay, waktu tu siapa idola lah orang kata, sebab kita vision ni, kalau kita nampak vision sesuatu, kita nampak Faham. orang yang kita nak jadi tu. Okay, ni cerita dia lah kan. Aku dikenalkan dengan ada group of engineer lah. So dia orang ni engineer Petronas, lepas tu engineer, banyaklah engineer dulu yang popular dalam oil and gas, Schlumberger. So aku kenal satu group of engineer ni. Dia orang memang, dia orang dah pakai kereta mewah tau. Dia orang pakai BMW, baru umur baru 25, 26 kan. Jadi dia fikir dia orang buat apa kan. Tak mungkin 25, 26 dah boleh beli Continental car apa semua kan. So dari situ aku kenal salah seorang guy ni. Dia memang dia orang pun belajar overseas, aku belajar Malaysia je. So sebenarnya rupanya dia orang ni buat satu bisnes. Itulah business first sales yang aku terjun lah. Jadi diorang bukan buat engineering lah. Dia bukan buat engineering. Dia buat, ada yang masih bekerja dan ada yang dah berhenti dah pun. Dan dia fokus untuk buat bisnes tu lah. So kita ni mencari peluang kan. So ada orang kata tak okey lah, mati level lah apa semua kan, kalau kita tanya apa semua. Tapi kita punya jenis, kita buat dulu lah kan. Sebab orang boleh buat, dia boleh buat kan, tapi takkan kita tak boleh buat. So itulah first aku macam ambil keputusan lah untuk berhenti dan terjun dalam bidang sales lah. Itu kira pure sales lah tu. Okay, jadi waktu tu kira mereka tu ialah circle lah kan, circle yang baru. Circle baru, betul. Jadi diorang tu sebenarnya bila kita masuk dalam circle tu, macam mana kita boleh terjebak lah dengan diorang? Diorang tu duduk kat mana sebenarnya, circle yang baik ni? Okay, diorang ni dia dah join satu company multi level. Okay, so tapi aku close bukan because of the company. Aku close sebab circle tu. Sebab diorang tu sama engineering level, belajar dengan kita sama kan. Jadi kita terpengaruh lah. Okay. So apa yang aku nampak adalah, yelah kita duduk dekat factory kilang, jumpa orang pun tak. Aku paling kuat pun jumpa supplier je. Jumpa supplier pun cerita pasal okay, kat sini nak tukar rowing apa semua kan, macam tu kan. Lepas tu dah tak jumpa orang dah. Okay. Dan aku punya scope kerja pula memang melukis je. Engineering punya design lah. So kita buat plastik mold design apa semua. Lepas tu kita buat factory punya lukisan macam dia orang nak assemble dekat kilang, dekat line, dia panggil line lah, production line. Jadi bila aku jumpa dia orang ni pandai cakap. Lepas tu macam banyak ilmu kan. Dia orang baca buku. Lepas tu dia orang cerita pasal ekonomi, dia orang cerita pasal kenapa kita kena sukses. Dia orang cerita pasal financial kan. Jadi dia membuatkan aku rasa macam
dia satu benda yang aku tak pernah fikir pun pasal benda-benda ni. So itu yang aku rasa circle tu dia ada kualiti yang berbeza dengan aku kerja. Kerja memang habis kerja budak-budak ni main snooker lah, main ni, lepas tu main bowling, lepas tu balik kan. Tak ada, aku rasa tak ada perkongsian yang macam kita kena tahu apa isu semasa lah apa semua lah kan. So itu yang membuat aku attach sangat kuat lah dengan circle tu lah. Jadi mana kira dua orang ni memberi inspirasi terbaru dah. Yes. Alright. Jadi sekarang buat apa Okay, sekarang mostly aku ada involve dengan inilah persatuan. Lepas tu ada involve dengan emas juga, emas. So ada jual beli emas. And then dengan financial institution jugalah. Ada buat sales jugalah, unit trust. Okay. So ini 3 lah yang sekarang ni memang fokus. Jadi bila orang dah jam kepada sale, diorang macam terikat je dekat sale, betul? Diorang tak nak keluar lah. Betul. Sebab apa? Sebab first income lah. Sebab sales adalah the fastest way untuk kita dapat income 5 figure sebulan. Dan dia memang 100% kita punya effort. Contoh dulu aku dekat dekat factory kan. Kalau aku nak gaji 10,000, dia bukan disebabkan performance, tapi dia adalah disebabkan seniority. So lebih lama kau berkhidmat, takat gaji tu akan naik. Tapi dalam sales ni, even bulan pertama dia datang pun, kita datang pun dah boleh dah boleh hit 10,000. That's the beauty of sales industry lah. That's why kebanyakan orang bila dia dah buat sales industri ni, dia dah pernah pegang lah 5 figure tu, dia takkan keluar industri lain dah. Susah nak suruh dia patah balik tu. Bila sebut pasal persatuan kan, apa persatuan yang awak maksudkan? Okay, dia persatuan yang kita buat sekarang ni lah. Okay, bila aku dalam bidang sales ni dah lebih daripada 10 tahun. Kita tengok industri ni sangat bagus sebab dia boleh buatkan ramai orang ubah dia punya kehidupan. Daripada dulu gaji 1,000, bila dia terjun dalam bidang sales, dia guna dia punya 100% effort, dia boleh buat dalam 10,000, malahan ada 20,000, 30,000. Yang paling tinggi lah aku pernah tengok 250,000 sebulan. Sales, jual produk orang, bukan jual produk sendiri. Bukannya dia orang bukan macam sekarang ni popular orang buat produk sendiri, betul tak? Okay. Tapi ni dia jual produk orang, tapi boleh earn income yang banyak macam tu. So tetapi ada beberapa kelemahan dalam industri ni lah. Okay, first of all, kita rasa macam budak-budak sales ni, dia orang tak ada satu tempat untuk mengadu. Bila dia ada masalah dari segi kerja lah. Masalah dari segi kerja, masalah dari segi kadang-kadang dia tak clear, dia tak ada understanding yang betul tentang agreement dengan company. So kadang-kadang gaji dia kurang ke, ada compliance ke, yang dia rasa macam aku tak sepatutnya kena tapi kenapa aku kena. Dan benda ni melibatkan duit sebenarnya. Okay, so and then kalau macam masa aku kerja dekat kilang dulu, okay, kilang memang dah ada union. So anything yang berlaku, dia orang dah boleh refer kepada union. So union akan jadi dia punya tempat mengadu lah. So sama ada benda ni betul ke tak betul ke. Jadi lama kelamaan aku tengok dia seolah-olah company macam mempergunakan sales agent lah, sales jurujual ni. Ya of course lah, untuk dia punya keuntungan kan. Okay, macam mana boleh trigger pula untuk create satu persatuan yang orang kata cuba membantu sales people? Pada tahun, ada satu company yang selepas actually lepas aku join satu company yang cakap tadi tukar circle, tukar industri tu, actually aku tak gain more lah. So aku tak earn more dekat first company tu, tapi aku gain more knowledge.
Tapi pengalaman, experience, ilmu sangat banyak bila aku belajar kat sana. Tapi kita tak earn more. So duit tak ada lah. Okay, lastly end up dia hutang banyak lah. So and then aku try kerja balik. So bila dah kerja balik, sama lah. Sebenarnya kerja tu lebih macam nak muhasabah diri. Sebab orang sales ni, dia ada satu ketika bila yalah, dia earn banyak kan. So lupa diri. Macam tu lah lebih kurang. Ramai lah yang berlaku kan. So and then lepas tu kita muhasabah balik kerja, and then baru jumpa another company yang kedua lah. So company kedua ni memang aku kerja agak lama, dan kenaikan tu pun cepat lah, sebab because of experience yang kita dah ada masa yang first company tu. So and then setelah 8 lebih kurang 9 tahun lah, aku resign. So bila kita resign, kita join another company. Atau masa tu detik dia bermula lah. Saya fikir macam, kenapa company terminate aku Oh, dia terminate. Dia terminate. Padahal aku dah resign. Okay. Sebenarnya aku yang terminate dia. Aku yang terminate company kan, tapi company terminate aku balik. So terminate macam tu lah lebih kurang kan. So aku tak tahu apa sebab dia. So tak fikir sangat, sebab lepas tu kita pergi competitor. So bila kita pergi competitor, of course lah, industri yang sama, so produk yang sama. So dah agak shaking sebab dah terlalu banyak competitor. Betul tak? So user pun dah banyak. Ada syarikat penapis air. So user dah banyak. Syarikat penapis air dalam Malaysia ni pun dah banyak sangat kan. Macam-macam. Betul. So macam variety lah. Okay. So tak berjaya lah. Syarikat ketiga aku tak berjaya. So lepas tu baru aku terfikir sebab kita ada duduk dengan orang-orang daripada National Union of Bank Employee lah, daripada NIOP. Lepas tu kita ada juga kenalan dengan SPCAM tu, lebih tinggi daripada NIOP lah. Okay, yang sampai boleh pergi kabinet apa semua lah untuk gubal undang-undang macam tu lah. Something like that kan. So and then bila kita tengok balik, dia orang cerita balik, kita tengok balik agreement, duduk pula dengan lawyer. One of aku punya kawan pun dah jadi lawyer yang berjaya dah. Dan dia pun partner lah dengan Persatuan Perunding Jualan Malaysia ni. Dia adalah partner lawyer kita, appointed lawyer, Faizal Rahman & Co. So and then kita duduk dengan dia, kita buka balik agreement apa semua. So baru aku trigger yang sebenarnya banyak benda tak fair dalam agreement. Okay, waktu termination tu dia orang tak bagi tahu kenapa. Dia bagi tahu disebabkan joint competitor. Okay. Tetapi kita join competitor ni sebelum kita dah resign baru kita join competitor. Faham tak? Kalau contoh kalau kita resign dulu, kemudian kita join, lepas tu katakan dia orang kata lah, dia orang kata awak terminate kan. Jadi apa impact dia, sebab kita pun dah nak keluar lah. Sebab dulu aku tak tahu impact dia apa, tapi bila kita fikir balik, impact dia adalah dia orang tak perlu bayar kau balance commission. Balance commission. Yes, itu yang sebenarnya yang kita nampak yang rupanya kenapa dia beria nak terminate juga kita, sebab dalam kontrak dia stated kalau dia terminate, dia takkan bayar apa-apa commission. Nampak? So means that company dia berjuang untuk tak nak bayar commission lah, bukan nak terminate sangat pun. Dia cuba pertahankan termination tu. Yes. So contohnya kalau kau resign, adakah dia terpaksa bayar? Yes. Kalau kita resign dan kita tak join competitor, dia kena bayar. Okay, sebab sistem dia, that company dia, contoh kau jual satu i-tin lah. i-tin satu. Kau jual satu, kau dapat katalah RM10. Tapi dalam dia punya marketing plan, this company punya marketing plan, dia kau jual satu produk, satu i-tin tu, kau tak dapat 100% commission. Dia kata commission katalah RM10. Okay, so commission RM10. Dia tak bayar kau RM10 pada bulan pertama. Dia hanya bayar kau RM5 dulu. Lagi RM5 dia cakap, dia akan pecahkan kepada 11 bulan. Jadi setiap bulan makin lama makin banyak lah kita punya yang 50% lagi tu. Betul tak? Tapi itu kan kira macam company tu hutang dengan kita lah. So kenapa aku tak tahu kenapa dia buat sistemnya tu. Mungkin masa permulaan company nak bertapak di Malaysia, mungkin kurang dana. Jadi nak bayar commission tu tak boleh nak bayar sekaligus.
So dia buatlah 50% dulu. Jadi sebenarnya bila kita fikir balik secara logik, company yang hutang kita. Then dia buat satu clause pula, kalau dia terminate kita, dia tak bayar kita commission. Tapi tak stated lah commission bila. So ada banyak ruang sebenarnya kita boleh cabar balik. Nampak tak? Tapi bagi aku, kalau kau terminate ke, kau dibuang ke, apa yang kau dah buat sebelum ni, sepatutnya memang kita kena dapat lah. Tu hak kita kan. So itu yang makin kuat lagi tu. Makin kuat rasa untuk macam kena fight ni. And then yang kena pun bukan 10 orang 20 orang. Kalau kita korek beribu orang. Okay, jadi diorang ni tak pernah ke sebelum ni fight? Okay, kalau aku check balik, ada pernah. So cuma yang pergi fight tu katalah 1000 kena, 2 orang pergi fight. Jadi dekat baru pergi ke peringkat Jabatan Tenaga Kerja pun dah gagal lah. Mungkin aku rasa dia ada banyak sebab. Sebab satu, dia orang tak ada ilmu pun. Dia rasa dia pergi main cakap je kan. Okay, saya kat Taliban. Lepas tu bila Jabatan Buruh tanya macam ni, dia tak boleh nak jawab ke apa kan. Dia tak faham. So balik tangan kosong lah. Dan ada kes yang dah pergi sampai Mahkamah Buruh. Tapi bila nak pergi ke civil court tu, duit tak ada. Nak bayar lawyer kan. So ada satu kes reference lah. Ini bukan syarikat penerbit saya, ini syarikat financial institution lah. Macam unit trust lah. So ada satu one lady ni lah, dia fight sama macam kes macam ni, dia terminate. Dia fight dengan civil court. Dia fight, total commission dia untuk dapatkan balik lebih kurang 4 juta macam tu. Okay, dia claim 4 juta. So kes belum menang lagi, tengah jalan. Tapi lawyer cost saja dia dah habis 100,000. So problem dia kat sini lah. Lawyer cost tu terlalu tinggi. Kos guaman yang tinggi. Jadi siapa nak fight? Tapi kalau macam dia 4 juta, worth it lah untuk bayar 100,000 kan. Kalau menang lah. Kalau menang. Even kalau tak menang, kira macam kita buang kan 1,000 tu. Kan? So itu yang aku rasa banyak orang tak payahlah. Tapi bila dah ramai, makin ramai. Kalau seorang dua, kalau the whole company tu ada 10,000 kata agent yang tak dapat 2-3 orang, tak apa. Ini beribu. Betul tak? Jadi that's why lah, itu salah satu sebab strong yang sangat kuat kenapa kita nak kena fight. Kenapa kita tubuhkan persatuan ni. Jadi orang yang buat sales ni, okay, kalau dia nak pergi kepada kompetitor ataupun dia buat pelbagai sales daripada company lain-lain. Jadi kalau satu company dia dah buat term macam tu, maknanya dia tak boleh kerja lain lah. Dia terikat lah dengan company tu. Itu sebenarnya adalah satu persoalan yang sebenarnya dia belum ada apa. Bagi aku kebanyakan company dia orang just buat mengikut apa yang dia orang nak. Sebenarnya aku tak tahulah, mungkin di peringkat kerajaan sendiri pun tak ada satu SOP untuk kontrol benda ni. Sebab apa, yang kontrak yang kebanyakan sales agent ni dia orang sign adalah kontrak for service. Kalau pekerjaan biasa, kita sign contract of service. So contract of service semua orang tahu, dia adalah kontrak yang mengikat anda atau pekerja apa semua. Okay, so tak boleh suka-suka lah. Tapi contract for service, okay, kalau kita faham terms contract for service sendiri pun, dia sebenarnya adalah kau bekerja untuk satu period, 6 bulan, setahun, untuk buat satu projek, settlekan. Okay, tapi sekarang ni dekat kebanyakan ejen-ejen jualan langsung ni, dia orang sign contract for service, tapi kontrak dia bertahun-tahun. Setiap 6 bulan sign kontrak, setiap 6 bulan sign kontrak lagi, sign kontrak. Okay, kalau ikut kepada union lah, ikut pada union punya advice ataupun yang kita jumpa dengan general secretary apa semua kan, dia orang tak boleh sign, kita tak boleh sign contract for service ni dalam jangka masa yang lama. Setelah certain period, paling lama pun setahun, lepas tu semua kena serap jadi permanent. Tapi company ni
sign kontrak sampai 20 tahun pun ada. Tapi still contract. Tapi still kontrak. Bayangkan. Jadi ada banyak benda lah. Adakah ianya dah dimanipulasikan? Faham tak? So benda-benda macam ni lah yang Jadi kontrak ni sebenarnya dibuat untuk apa? Untuk siapa sebenarnya? okay, kalau rajin baca lah kan, sebenarnya contract for service ni dia macam gig economy lah. Under gig economy, dia freelance, pekerjaan yang freelance. Kan pelik kan? Kalau pekerjaan freelance, takkan bila aku jual, contoh aku jual brand A, aku tak boleh jual brand B, sebab nama pun dah freelance. Tetapi ada company pula kau freelance kontrak kau, tapi dia cakap dalam agreement pula tak boleh jual produk lain. Yang saya pernah dengar, freelance ni dia terikat kepada satu-satu projek lah. Okay. Tapi dia tak terikat direct dengan company sebab dia macam third party macam tu. Betul. So kalau macam case macam ni, adakah diorang ni kontrak tu untuk apa diorang ikat tu sebenarnya? Kontrak tu dia ikat, kalau dalam kontrak tu dia bukan ikat. Dia ikat kontrak lah sebagai kontrak macam freelance untuk jual produk. Okay, dan dapat commission. Tapi dia buat pula clause lain dalam kontrak tu. Dia kata dalam masa kontrak tu tak boleh promote others produk kompetitor. Maksudnya contoh kalau jual penapis air brand A, tak boleh jual penapis air brand B. Okay, faham tak? Okay. Kalau certain period, macam tadi kau cakap certain period kan, dia bukan certain period. Dia sign kontrak tu sekali, dan selagi kita jual produk dia, kita tak boleh jual produk kompetitor. Kalau 10 tahun, 10 tahun lah. Bezanya freelance tu dengan contract of service ni, Contract for service. For service. Kalau freelance yang biasa lah jual pakai ialah kerja belakang. Kalau contract of service, maknanya dia represent brand tu ataupun company tu. Contract for service. Contract for service. Jadi sebab tu dia agak macam terikat sikit lah. Kan dia tak boleh jual kat kompetitor macam tu. Mungkin lah. Betul ke ataupun ada lain? Sebab kalau contract for service lah, kalau sebenarnya dia tak ada basic, dia tak ada KWSP, dia tak ada SOSO, dia hanyalah, dia freelance lah. Okay. Kalau ikutkan freelance ni, contohlah hari ni aku freelance, aku juru makeup freelancer kan? Aku makeup pengantin ni, lepas tu aku pergi make up pengantin lain, aku pergi make up pengantin lain. Aku suka hati aku lah, betul tak? Sebab aku freelance. So aku yang bergerak sendiri, dan aku yang as a company, aku yang cari customer apa semualah, betul tak? Tetapi dalam kontrak yang company direct sales guna ni, dia orang guna contract for service freelance juga, tapi dia lock pula kita, tak boleh buat benda lain. Macam tak boleh jual benda lain, faham tak? So dia sangat tricky lah. Tapi sepatutnya bila kita lock, contoh dia nak lock seseorang lah, bukankah sepatutnya dia kena bagi contract of service? Betul tak? Kalau aku seorang pekerja bank, contoh aku pekerja bank Maybank, aku tak boleh promote CIMB punya produk, betul tak? Kalau aku adalah salesperson attached dengan Pro 2, aku tak boleh jual Proton. Sebab memang Pro 2 dah bayar basic, bank dah bayar kita basic, dah bayar kita EPF, SOXO apa semua. So bila kita promote the brand tu, memang jadi satu kesalahan lah bagi. Itu yang aku rasa senang nak faham. Tapi sekarang ni kita memang ada sale, ada gaji. Kita jual produk dia, kita ada duit. Kalau kita tak jual produk dia, tak ada duit. Tentang kontrak ni, dah kelalaian pengguna pekerja tu ke, ataupun salah guna majikan tu sendiri? Kalau ikut kepada kes-kes sebelum lah, kes-kes sebelum yang kita refer dengan SPCAM dengan NUK lah. So hotel biasa guna terms ni,
contract for service ni. Hotel pun antara salah satu company yang biasa guna lah. So ada banyak case yang dia orang lebih daripada 1 tahun contract for service ni, dan ada pengadu datang dan hotel kena saman. Ini di peringkat mahkamah lah, court punya ni lah, judgement kan. So maksudnya contract for service memang tak boleh pakai dalam satu tempoh jangka masa yang panjang lah. Tapi macam aku cerita sendiri, aku sendiri 8 tahun 9 tahun, setiap 1 tahun 2 kali kita orang kena sign agreement. Okay, untuk kes-kes macam ni, apa proses dia sebenarnya? Okay, untuk kes macam ni, yalah of course lah, kontrak, lepas tu contract for service tadi, apa semua, lepas dan macam-macam benda tadi tu. Actually goals dia adalah commission. Kita tak nak orang tak dibayar hak dia orang. So bila kes-kes tak dibayar gaji, tak dibayar commission ni, memang first dia punya step memang kita kena pergi refer kepada Jabatan Tenaga Kerja lah, ataupun sebelum ni orang panggil Jabatan Buruh. So first step memang kena pergi kat situ lah. So bila pergi kat situ akan adalah soal jawab dengan pegawai apa semua, untuk dia orang bagi satu advice lah nak buat macam mana. So kalau kes tu genuine, dia rasa macam okay, dia ni boleh pergi fight lah dengan company tu, so dia akan set tarikh, dia akan masuk ke Mahkamah Buruh dulu. So peringkat JTK dulu. Itu Mahkamah Buruh yang handle lah. Yang handle. Jabatan Buruh tu yang handle. Jadi kalau diorang boleh menang, dia akan menangkan lah. Kalau dia actually Mahkamah Buruh ni dia bukanlah macam mahkamah ketuk tu macam ni, tak. Dia lebih kepada ruang diskusi antara majikan tu dengan pekerja tadi. Okay, jadi dia orang tengah saja. Yes, dia orang tengah. Okay. So dia buat satu judgement lah. Okay, let's say ada penyelesaian, settle. Tapi kalau tak ada penyelesaian, baru pergi kepada next step. Kalau pengadu tak puas hati, dia boleh file dekat mahkamah. So baru pergi next step dekat mahkamah civil lah. Bila diorang dah duduk semeja, okay, jadi bila tak boleh selesaikan, jadi sebab tu kenapa? Okay, based on ada kes yang dah sampai Jabatan Buruh lepas tu tak settle dia kata company berkeras lah, untuk kata sebab you yang setuju untuk sign agreement, selepas you terminate, you tak boleh dapat commission. Jadi kalau katakanlah company tu pula yang salah lah, katakan dia tak ikut terma kontrak yang ditetapkan. Jadi biasanya apa yang pengadu tu boleh buat? Dia boleh minta denda ke ataupun macam? Kalau dekat peringkat Jabatan Buruh, bila tak boleh settle, memang Jabatan Buruh pun akan advice lah untuk okay, kalau you masih tak puas hati, you nak fight lagi, pergi ke court lah. So dan bagi aku lah kan, bila pergi court ni, company pun tahu, alah dia ni bukan ada duit pun, faham tak? Kalau dia nak bayar lawyer RM20,000, RM30,000 lah, tapi nak minta RM30,000, kan tak berbaloi. Faham tak? So and then dia orang pun tahu benda ni akan settle kat Jabatan Buruh je. Okay. Faham tak? So bila dah ending kat situ, so dah habis cerita lah, tutup lah kes. Okay, so sebab tu lah company tu ada yang tak kisah. Yes. Alright. Jadi untuk persatuan yang awak maksudkan ni ialah Persatuan Perunding Jualan Malaysia, betul. Perunding Jualan Malaysia. Jadi siapa fokus utama dia punya ahli dia semua? Okay, sekarang ni fokus utama kita, sebab kita pun belum ada track record. Kita pun baru registered, dapat keluar sijil apa semua ni, diluluskan pada bulan 9. Okay. And then sekarang ni apa yang kita buat adalah kita memang tengah ada dalam lebih kurang 10 kes kita nak masuk lah. Kita akan bantu dulu 10 kes ni untuk settle kan, sampai ke peringkat high court lah. Kita akan pergi sampai ke court, mahkamah. So memang kita akan saman lah. Kalau kita tak dapat kata sepakat dekat Jabatan JTK, Mahkamah Buruh, kita akan pergi Mahkamah Sivil. Dan apa yang kita bantu kita punya ahli adalah bila diorang jadi ahli, segala kos lawyer, macam tadi cerita sambat banyak orang sangkut sebab tak ada duit nak bayar lawyer. Okay, segala kos lawyer ni
kos-kos apa benda semualah kita akan absorb. Ada terms and condition dia lah. Tapi dia orang tak payahlah nak keluarkan duit dahulu macam kes tu lah. Dah bayar 100,000 tapi tak tahu boleh menang ke tak boleh menang. Ini tak payah bayar dulu. Kita fight dulu. Sebab kita pergi berkelompok kan. Kita pergi dengan persatuan. Persatuan ni kita bersatu kan. Untuk kita nak fight sama-sama kan. Isu yang sama. So ni yang peringkat awal ni kita punya goals lah. Okay, jadi kalau macam persatuan ni dia fokus kepada salesperson. Kalau orang lain nak guna servis ni boleh ke tak? Boleh. Contohnya orang yang macam ni, pekerjaan yang macam mana tu? Dia mesti dalam sales juga lah. Sales juga. So mungkin orang tu dia tak ada case pun. Betul tak? Orang tak ada case tak boleh join ke kan? Macam sekarang ni kan. Sebab kita punya ini peringkat awal memang kita akan bantu dulu untuk orang settlekan kes-kes dia lah. So kemudian sales person yang join, kita ada lagi macam contoh, kita ada sediakan macam training, peluang pekerjaan. So ada banyak lah. Ada banyak matlamat yang kita dah setting pun untuk siapa yang jadi ahli kita. So even sekarang kita punya master plan ke depan, kita akan ada koperasi. Koperasi sahabat PPJM. So koperasi ni, kita tahu lah koperasi macam mana kan. So koperasi ni kita sampai boleh bagi peluang pula bisnes untuk diorang. Tu kita punya milestone master plan kita lah. Kalau diorang nak join, berapa yuran yang diorang perlu bayar? Okay, yuran untuk keahlian kita ambil 100 je setahun. 100 setahun. So lepas tu dia akan enjoy lah apa segala benefit yang ahli persatuan dapat. Tak termasuk macam contoh fight case tu sebenarnya dia ada cost lah. Tapi kita tak ambil cost sebelum case tu menang. Case menang baru kita impose. Biasanya PPJM ni dia akan pilih kes ke ataupun dia akan cuba sebaik mungkin lah untuk menangkan kes tu. That's why kita ada lawyer advisor kita. Peguam yang akan advise kita lah. So case ni boleh ke tak boleh? Yang ni boleh ke tak boleh? So bila lawyer clear cut kata boleh, baru kita pergi. Kalau lawyer kata ini tak boleh ni, so biasanya kita tak fight lah. Maknanya bukan 50-50 lah, mesti lebih. Sebenarnya macam kes yang sekarang ni pun adalah dia 50-50. Dia 50-50. Cuma kalau ikut kepada ketidakadilan tu, kezaliman tu sebenarnya dah berlaku lah. So we have to fight lah. So jadi bukanlah kita kata bila kita buat persatuan kesatuan, kita nak pergi fight dengan company yang dulu pernah kita bersama dapat income apa semua kan. Dia bukan macam tu. Sebenarnya kita nak hak sama rata. Company menang, sales agent tu pun menang, sales person pun menang, pekerja pun menang. Jadi dia kalau dia suit kan, bila dia suit sebenarnya company tu boleh pergi lagi cemerlang lagi. Bukan saja orang yang dah berhenti. So kita pun nak fight untuk orang yang ada dalam tu, supaya sales agent ni dia adalah satu career yang boleh sampai pencen lah. Even ada pencen. Dan paling terdekat lah, kita kata kalau kita dapat duduk meja rundingan dengan company kan, kalau dia orang ni dapat insurans kelompok pun cukup bagus lah sebenarnya. Sebab sekarang ni memang tak ada. Kalau ada orang yang buat sales, kalau dia orang accident ke apa ke kan, mati katak je lah. Tak ada apa pun papasan dapat, tak ada insurans, tak ada ni kan. Jadi kita nak, macam kita nak make world is a better place. Sama juga macam ni, kita nak jadikan industri jualan ni satu industri yang sihat. Dan bila cakap saya ejen jualan, so cepat-cepat makcik sebelah rumah nak pinang anak dia, macam tu lah lebih kurang. Kan. Okey, jadi persatuan ni register under apa? Okay, persatuan ni diregister under ROS lah. So dia adalah NGO lah, non-government organisation. So memang kita kerja kebajikan lah sebenarnya. Dia dapat kewangan tu daripada mana? Okay, actually kita macam persatuan lah. Persatuan ni kita boleh minta dana sebenarnya.
kerajaan pun ada sediakan dana lah untuk persatuan, untuk kita nak buat apa-apa saja, apa event ke, apa ni, kerja-kerja kebajikan. So kita boleh mohon dana. Memang ada kerajaan sediakan dana untuk persatuan kesatuan ni. So tapi buat masa ni kita rasa kita belum perlu lagi lah, sebab kita baru lagi kan. So apa yang kita ada sekarang ni, kita guna apa yang kita ada sekarang. That's why bila nak business, bagi saya persatuan tak sesuai. That's why bila yang business, kita nak kena ada, that's why kita punya perancangan milestone kita akan ada koperasi. Okay, koperasi memang business. Business untuk ahli-ahli kita lah. Persatuan ni perlukan dana untuk bayar legal, untuk bayar lawyer semua kan. Jadi adakah lawyer firm ni dia kira macam mana? Dia bercooperation dengan persatuan ni ke macam mana? Ya, dia lawyer memang dia partnership lah kayaknya. Partnership. Okay, dia adalah kita punya lawyer yang kita lantik, yang persatuan lantik. Cuma pada permulaan tu, yalah lawyer pun buat bisnes, dia pun nak makan, cari makan, pasal duit semua kan. So pada permulaan tu memang persatuan akan bagi apa yang ada dulu lah. So perjanjian dia selepas settle case, baru kita bayar semua ni. Jadi pengadu ni memang tak ada hak untuk pilih lawyer. Tak adalah, kalau dia dah go through under persatuan, dia kena guna kita punya consultation apa semua, kita pakai lawyer kita lah. Okay, biasanya kalau menang kan, jadi apa yang pendakwa tu dapat? Duit lah biasanya. Dia akan claim duit lah. Yes. Macam contoh saya pun one of pengadu juga lah. Macam saya punya kes, saya minta lebih kurang 250,000. Itu yang commission tak dibayar lah. Yang lagi 50%. Tapi kalau kita pergi court, kita akan minta lebih. Biasa kita akan minta 2 ataupun 3 kali ganda lah. Sebab impact kepada saya tak dapat income selepas berhenti tu sangat tinggi. Lebih kurang setahun tak ada income. You bayang macam mana nak survive apa semua kan. Ni saya lah, kalau ada orang yang lebih banyak lagi, mungkin 1 million, 2 million. Jadi impact dia mungkin bankruptcy ke, blacklist. So itu semua kita boleh kira balik bila kita dalam court lah. Okay, jadi apa sahaja loss yang betul diterima pada waktu period tu, termination tu. Oh, okay, besar juga kalau macam tu amount dia kan. That's why saya kata tadi ada satu yang financial institution tu, agent, bukan agent lah, dia pun pakar besar. Dia minta sampai 4 juta. Kalau ikut tak logik pun commission 4 juta kan? Tapi disebabkan mungkin loss, setelah dia tak dapat, mungkin sebulan sepatut dia dapat 30,000 kan. So jadi dia minta lah, disebabkan dia tak dapat 30,000, kereta kena tarik ke apa semua ke, segala loss dia kan. Jadi dia boleh cuba fight lah untuk dapatkan tu. Yes. Kalau katakan dia fight 100% daripada amount tu, adakah biasanya company tu akan bayar kepada amount tu ataupun certain amount yang dikira balik? Normally case court ni lah kan, saya tak tahu lah, tapi yang kita belajar civil court lah, yang kita dengar, yang saya pun bukan lawyer kan. So kita boleh dapat 30% daripada apa yang kita minta. So means memang kita minta lebih lah. Okay. Biasanya bila berjaya tu memang 30% tu minimum akan dapat. Tu bila di peringkat mahkamah lah. Tapi bagi saya lah, kalau kita settle di peringkat JTK lebih baik, lebih cepat. Okay, jadi macam penting jugalah kes-kes macam ni kan, untuk orang ramai. Betul. Sebab kalau you perasan, ada satu, mungkin ramai yang perasan lah kan, ada satu company yang sangat gah kan. Dia syarikat penapis air sesen nombor 1 di Malaysia kot. Okay, dia orang ni ada banyak agent yang sangat outstanding kan, buat income banyak, ratus ribu, puluh ribu, sangat lama. Tiba-tiba satu period you perasan dah kurang, dah tak wujud dah hilang. Ada yang dah pergi jual air balik, pelik tak? Ada yang jadi bankrupt, ada yang jual kereta, jual rumah apa semua, blacklist.
bankruptcy, sebenarnya dia benda ni pun kita dah boleh tengok dah pelik betul. Betul tak? Sepatutnya bila you kerja dengan satu company, makin lama sebenarnya makin stable lah. That at the end you pencen. Tapi makin lama makin teruk pula. So that's why bagi saya memang kena ada satu perubahan. Saya tak tahu dia punya marketing plan ke apa ke, but memang kita kena ada major rundingan lah. Macam awak kata dia down kan company tu, adakah dia disebabkan waktu COVID ke ataupun kenapa? Waktu COVID semakin sebenarnya waktu COVID lebih baik. Sebab orang duit ada, dia orang masa ni dia orang spend sebab dia orang tak guna kan. Tak guna pergi makan tak boleh. Orang Malaysia suka makan kan. So sebenarnya masa COVID saya masih berada dalam company. So sales sangat tinggi. Semua sales mencanak lah. Kan? Jadi dia tak impact pun sebenarnya COVID. Malah lebih bagus. Jadi waktu yang down tu waktu selepas COVID, endemik lah. Selepas pandemik. Yes. Dan bagi saya company sepatutnya kena ada satu plan yang kena ada plan yang bagi saya plan kebajikan kepada salesperson ni. Kalau tidak, saya rasa yang ada sekarang pun tak lama dah. Okay. Jadi semua company tu macam tu ke ataupun macam mana? Majority lah kalau tanya saya. Kalau majority company dia pun dia reference dia that company lah. Dia mesti reference dia company yang first kan, betul tak? Sebenarnya marketing plan apa semua pun sama je. Okay, company macam ni dia datang daripada luar negara, betul? Betul. Adakah dia bawa dia orang punya kontrak, term tu semua datang daripada sana? Okay, kalau ikut kepada yang saya tahulah, lain. Dekat sini yang dia guna sistem macam ni. Dekat tempat dia tak guna sistem macam ni. Dia guna sistem lain. Sebab mungkin rakyat Malaysia into this kind of ni kot, sistem lah. Sistem agent. Lepas tu agent bawa agent dapat commission. Ada overriding, ada apa? Ada banner team. Orang Malaysia kan suka macam konsep macam multi level kan. Jadi kira diorang punya kontrak dekat negara dia dah settle dah. Maknanya mungkin lah ada orang pernah lawan ke dekat sana sampai dia boleh ubah kontrak ke. Saya tak tahu sejarah dekat sana lah. Tapi saya dengar dekat sana dah tak ada dah sales team. Okay. Dia dah tak gunakan sales team lagi dah. Dulu mula-mula saja dia guna. So mungkin dia guna, mungkin dekat sini pun sama lah kot. One day dah tak ada dah sales team. So that's why lah kita kita pun tak nak lah buat andaian sebab kita pun tak tahu, kita tak study case apa semua dekat sana kan. Tapi saya rasa apa yang apa yang kita nak buat dekat sini melalui persatuan ni, kita nak betul-betul pastikan kerjaya ni adalah kerjaya yang betul-betul boleh menjamin masa depan lah. Bukan bila you dah tak perform, company tendang you, company suruh you berhenti. Bila you dah tak perform, tak ada duit. Apa tak? Padahal you dah rekrut orang ramai, you dah develop orang ramai, beribu-ribu orang. Tapi the ending dia jadi kosong balik. No point lah bagi saya. Kan? Kenapa kita nak berjuang dengan syarikat yang bila you dah tak boleh apa, dia boleh buang you suka-suka hati. At least dia kena ada plan lah. Sebab dia, orang ni makin tua kan. Macam saya kan. Hari ni mungkin saya boleh turun, fight, buat sales, gila-gila apa semua kan. Umur saya 50, saya boleh buat lagi benda macam tu? Tak boleh. So 50 kita kena lebih deliver, betul tak? Deliver knowledge kita apa semua kan. Okay, katakan dia nak mengadu. Apa sebenarnya dokumen yang perlu ada lah, yang dia perlu simpan sejak awal lagi? Dia simple. Kalau dekat peringkat JTK ni tak banyak pun dokumen. Okay. So that's why bila dia benda paling penting lah yang diorang ni kena selalu simpan adalah kontrak dengan commission statement diorang. Benda ni memang diorang kena simpan.
Sebab bila you dah berhenti, memang kem salam lah company nak bagi balik. Kalau you minta ke apa kan. Jadi dua benda ni kalau tanya saya, access agent ke mana-mana agent lah, perunding jualan mana-mana, bila you sign agreement you kena simpan, dan bila commission you masuk you kena ada commission statement. Jangan join company tak ada commission statement. Nak beli kereta rumah pun susah. Okay, katakan bila waktu court lah kan, jadi pengadu tu tak dapat hadir sebabkan emergency ke apa yang berlaku Lawyer dia lawyer ada, dia tak boleh, dia boleh settle ke time tu juga? depends lah. Dia depends. Okay, untuk kes macam ni ada tak NGO lain yang perlu terlibat? Okay, actually tak ada NGO lagi. So masa kita nak tubuhkan persatuan ni, kita memang personally refer dengan lawyer. Kita punya lawyer, lepas tu kita refer pula dengan General Secretary NUBE. So dan dia orang cakap memang tak ada lagi mana-mana persatuan yang jaga kebajikan perunding-perunding jualan je lah. Malahan skop persatuan ni sebenarnya sangat besar. Even sampai orang yang drive Grab, Lalamove, mereka ni semua freelance kan. Dia orang di dalam kontrak. So memang kita lah the first dan harap the one and only lah dalam Malaysia ni yang jaga kebajikan seluruh perunding-perunding jualan dekat Malaysia ni. Jadi kes macam ni impact agak besar lah kepada orang tu, kepada family dia, betul? Sebab dia akan melibatkan duit hasil, orang kata titik peluh dia kan. Betul. Jadi kalau apa-apa yang berlaku kat dia ataupun pekerjaan dia tu, dia semua tu boleh claim ke atas family dia. Contohnya kalau family dia tak dapat macam tadi lah, kereta tak dapat dibayar, rumah hilang kan, macam tu kan. Sebab tu dia kata bila majikan tak selesaikan, majikan ni dia tahu bila sampai dekat JTK, kalau dia boleh berkeras, kita tak ada duit nak pergi court. Tetapi kalau kita ada duit nak pergi court, memang sakit lah. Dia balik sakit sebenarnya. Kita akan claim setiap inci. Jadi apa yang kita punya one off, kita punya lawyer adalah daripada SPCAM. So bila kita check dekat industrial court, ada beberapa kes yang baru nak sampai hearing dekat industrial court. Contohlah tarikh dia 2-3 hari, dia orang settle luar. Nampak tak? So meaning that sebenarnya majikan ni pun dia tak nak pergi court sebab dia akan dapat satu kontroversi punya news. So of course bila contoh kita masuk, kita dah boleh sebut nama company. Kalau contoh saya dah pergi ke high court kan, kita boleh buat press conference. So bila kita press conference, kita akan sebut nama company. Of course reputasi dia orang akan mula drop. Betul tak? Jadi itu yang kata, tapi impact dia kepada pengadu ni sangat tinggi. Duit tak ada apa semua, merempat, ada yang rumah kena lelong. Dia bukan, kalau kita selam memang perit. Lepas tu dia orang pula tak ada tempat, macam mana aku nak dapatkan balik, boleh ke dapat. Sebab ejen ni dia diajar berfikiran positif kan. Bukan pemberontak lah sebenarnya kan. Macam tu lah lebih kurang. Okey, ada tak persatuan lain yang lebih kurang lah, orang kata boleh bantu setakat ni? Setakat ni kalau tanya saya lah, kita sendiri pun nak fight pun, kita form di persatuan. Okey, jadi memang tak ada. Memang tak ada. Ya, jadi apa nasihat? Okay, nasihat saya kepada semua orang yang dalam industri lah, sales industri, you cepat-cepat dapatkan kita punya, join kita punya ahli. So jadi one of kita punya members of Persatuan Perunding Jualan Malaysia. So kalau tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah. Tapi bila sesuatu berlaku, memang masalah. Jadi sebelum ni kita kata sediakan payung sebelum hujan. Sebelum berlaku pada you, based on kita punya experience, orang-orang lain punya experience. So cepat-cepat bila dah jadi perunding jualan tu, you jadi ahli persatuan. So know your rights.
Thank you Cik Raizat datang kali ni.